Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kami daripada Kuala Lima akan menerangkan berkenaan dengan pengajian Al-Quran, kritikan dan jawapan. Baiklah, kita teruskan kepada perbincangan kita yang pertama. Kita ada dua perbincangan. Yang pertamanya adalah dakwahum anal Quran min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam aradu ala hadhihi dakwah. Bagaimana kita nak menolak dakwaan terhadap pengkritik mengatakan bahawa Al-Quran datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan start daripada poin yang ke-7 hinggalah ke poin yang ke-14. Topik yang kedua yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah apa yang dikatakan mereka bahawasanya wahyu ni datangnya daripada apa yang Nabi belajar. Maksudnya yang Nabi ambil daripada orang lain. Dan apa macam mana cara kita nak menolak dakwaan mereka tersebut. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama tadi dalam poin yang ke-7. Fi ba'dil mawaqif takuna hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran syadida balaqal kana tanzilu bi nawazil min sya'ni an tahfazahu ila al-qaul. Yang mana ada beberapa keadaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memerlukan Al-Quran, di mana Al-Quran kalau kita lihat ada beberapa keadaan yang Al-Quran ni lambat diturunkan. Seperti mana yang diceritakan daripada Ibn Abbas bahawasanya kaum Quraisy meminta kepada Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid untuk berjumpa dengan rahib Yahudi untuk menanyakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada soalan yang ditanyakan tentang Ashabul Kahfi dan sebagainya. Maka kat situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu akan turunnya ayat menjawab persoalan mereka dan wahyu lambat turun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu ayat itu tersebut turun, dan itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang mengarang wahyu, tetapi wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dengan peristiwa Sayyidah Aisyah, termasuklah peristiwa qiblah. Okey, yang ke-8 adalah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami sesuatu ayat. Okey, jadi kita lihat di sini bahawasanya tidak ada yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi jika kita lihat daripada sudut akal bahawasanya seseorang berfikir untuk mendapatkan sesuatu benda, untuk memahami satu benda. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Memang semuanya datang daripada Allah SWT. Sehingga ayat diturunkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang disembunyikan oleh hati kamu semuanya akan dihitung di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi. Yang ke-9 berkenaan dengan pengkhabaran Al-Quran terhadap perkara-perkara yang berlaku selepas kematian kita, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu-ilmu yang tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berkata bahawasanya kita boleh menipu orang pada suatu zaman tersebut, tetapi bila berlalunya zaman, maka orang akan mengetahui akan keberadaan satu perkara disebabkan kajian dan sebagainya. Jadi kita dapat melihat bahawasanya Al-Quran ini memang datang daripada Allah SWT, bukan daripada Nabi, bukan daripada kajian Nabi. Hatta orang etis Porter mengatakan yang kita boleh faham bahawasanya ilmu yang ada pada zaman Nabi yang diceritakan oleh Al-Quran bukanlah boleh kita katakan daripada kajian orang Arab, kerana mereka pun sendiri mungkin tidak tahu akan ilmu-ilmu yang wujud dalam Al-Quran. Mereka boleh faham apa yang terjadi pada zaman mereka saja, dan pada zaman kini lah barulah kita memahami tentang ayat Al-Quran tersebut. Okey, poin yang ke-10 adalah bagaimana Nabi SAW boleh mendapat wahyu tersebut. Adalah ini membuktikan bahawasanya Nabi SAW mendapatkan wahyu daripada Jibril alaihi salam. Dan bagaimana Nabi SAW struggle untuk mendapatkan ayat Al-Quran. Nabi SAW baca, Nabi tergesa untuk menghafal Al-Quran. Kerana apa? Kerana di dalamnya ada tanggungjawab yang besar untuk Nabi ingat Al-Quran, untuk Nabi sampaikan kepada manusia. Jadi Nabi menerima tanggungjawab tersebut untuk mengingati Al-Quran dengan sebaik mungkin. Baik, poin yang ke-11 adalah adakah cukup untuk kita menilai seseorang itu berdasarkan perbuatannya. Okey, jadi kita lihat Nabi SAW seorang yang pandai, tapi tidak mungkin Nabi SAW boleh mengarang semua benda yang diketahuinya maupun yang apatah lagi perkara yang tidak diketahuinya. Kita tahu Nabi SAW adalah seorang yang pandai dan bijak, tetapi kita kena ingat bahawa Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Nabi SAW tidak boleh membaca. Tapi bagaimanakah boleh mendapatkan berita-berita zaman dahulu, berita yang akan datang, dan perkara-perkara yang pada akal tidak boleh difikirkan, termasuklah perkara yang ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung dakwaan yang ke-12, iaitu berkaitan tentang dakwaan mereka bahawa Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dakwaan yang ke-12 ini menyebut mengapakah para orientalis ini mereka menolak kemungkinan wahyu yang datang kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Walaupun ramai di antara mereka percaya percaya kepada sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Ini kerana mereka juga, iaitu para orientalis ini, mereka percaya sepenuhnya imanan kamilan bahawa Nabi Musa AS membaca kitab Taurat dari Allah secara langsung tanpa perantaraan. Persoalan di sini ialah mengapa para orientalis ini mereka mereka menolak kemungkinan bahawa Al-Quran itu turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril, sedangkan mereka percaya sepenuhnya berkaitan tentang Nabi Musa AS yang membaca kitab Taurat daripada Allah, kitab Taurat dari Allah tanpa sebarang perantaraan. Ini merupakan dakwaan yang ke-12 bagi para orientalis terhadap Al-Quran. Terusnya kita pergi ke dakwaan yang ke-13, iaitu di mana kadang-kadang para orientalis ini mereka menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang genius, sebagai seorang artis yang berbakat dan juga sebagai seorang yang diilhamkan oleh kecerdasannya yang hebat, di mana baginda ni mampu membentuk agama dan Al-Quran. Ini pandangan mereka. Kadang-kadang mereka juga mengatakan bahawa Nabi ini gila, sawan babi ataupun menghidap sakit mental. Tidakkah anda melihat bagaimana kebencian mereka terhadap kebenaran menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak masuk akal ini? Dan terdapat juga seorang cendekiawan yang daripada orientalis ini, iaitu Thomas Khalil. Thomas Khalil berkata, pernahkah anda melihat seorang pendusta ataupun pembohong yang boleh mencipta agama yang indah, yang mana dia ni tidak boleh membina persekitaran daripada batu bata, yang mana dia tidak tahu mengenai sifat-sifat kapur, plaster, kotoran dan sebagainya. Dan apakah itu rumah yang dibina? Ia adalah bukit runtuhan dan bukit pasir campuran bahan-bahan, dan bukanlah perkara yang baharu bahawa ia kekal di dalam tiangnya selama 12 abad, di mana ia didiami oleh 200 jiwa. Dan dakwaan yang terakhir yang dilontarkan oleh para orientalis, iaitu di antara dalil ataupun bukti bahawa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad SAW adalah masa penurunannya Al-Quran, di mana mereka mengatakan bahawa Nabi ini tidak mempunyai pilihan tentang apa yang diturun dan bilakah ianya turun, iaitu Al-Quran, kerana ianya boleh datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW sama ada baginda berada di atas katil bersama keluarga, ataupun semasa tidur, ataupun dengan para sahabat, ataupun semasa baginda berjalan, ataupun semasa baginda berada di atas unta. Di antara dalil yang mereka ucapkan atau antara dalil yang mereka datangkan adalah dalil daripada Aisyah. Kami mengatakan bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW ada dua golongan. Satu golongan di dalamnya Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah. Dan satu lagi adalah Ummu Salamah dan semua isteri Rasulullah SAW. Pada hadis ini maka telah berkata, janganlah kamu menyakiti tentang Aisyah, kerana wahyu itu tidak datang kepadaku semasa aku memakai pakaian wanita melainkan Aisyah. Dan ini merupakan dalil yang dipegang oleh mereka untuk mengatakan bahawa Al-Quran bukan daripada Nabi. Okay, seterusnya kita pergi kepada matlab al-thani, iaitu di mana para orientalis ini mereka beranggapan bahawa Al-Quran itu dinukilkan daripada orang lain dan juga penolakan terhadap pandangan mereka. Yang pertama ialah sebilangan orang yang ragu-ragu ataupun yang pengkritik bagi Al-Quran ini, mereka memutuskan bahawa Al-Quran bukan daripada Nabi, tetapi ia juga bukan daripada Allah. Sebaliknya, ia adalah dari apa yang disampaikan dari orang lain. Sebagaimana orang musyrik Mekah berkata, dia belajar dari seorang budak Nasrani.
Maka Allah pun berfirman dalam surah An-Nahl ayat 103, maksudnya, dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu berkata, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia, padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing. Sedangkan Al-Quran itu berbahasa Arab yang fasih nyata. Okay, dan saya akan teruskan perbincangan berkaitan tajuk ataupun perbahasan kedua, iaitu menolak dakwaan mereka yang mendakwa bahawa Al-Quran telah dinukilkan daripada orang lain. Hujah yang pertama untuk menolak dakwaan mereka ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memastikan jawapan kepada syak wasaka ini, yang mana dikatakan Al-Quran boleh datang kepada Nabi SAW dengan 4 kaedah, iaitu dari dirinya sendiri, dari seseorang, dari buku dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun untuk dirinya atau penulis mengatakan bahawa kami telah memberikan respon kepada syak wasaka ini dalam lebih dari 10 cara. Adapun yang datang daripada keadaan seseorang, iaitu dikatakan bahawa mereka adalah Nasrani dan Yahudi, dan daripada kitab pula adalah Nabi Muhammad SAW yang ini tidak boleh membaca dan menulis, berdasarkan firman dalam surah Al-Ankabut ayat 48, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelumnya, iaitu Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, nescaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Dan pada untuk menolak dakwaan ini telah didatangkan hujah yang kedua, iaitu perjanjian lama tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebelum Islam, dan para orientalis sendiri menetapkannya. Jadi ia mengatakan tentang golongan orang Yahudi dan menunjukkan bahawa tidak ada terjemah Arab dari kitab-kitab orang Yahudi sebelum Islam, dan bahawa terjemahan pertama adalah pada era Abbasiyah awal, dan ia adalah dalam huruf Ibrani. Dan dakwaan yang ketiga adalah berkaitan dengan salah satu bukti paling jelas untuk menolak kes penurunan daripada orang lain ataupun penukilan daripada orang lain ialah cabaran untuk mengemukakan perkara yang sama seperti yang diperincikan dalam respon umum. Jika Al-Quran diambil dari Taurat, Injil dan kitab-kitab terdahulu, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu mencabar manusia dan melakukan kesilapan besar ini, kerana asal-usul yang disebut ini tersedia untuk semua orang. Jadi mengapa mencabar orang dengan sesuatu yang wujud? Tidakkah dia takut bahawa sesetengah orang akan merujuk kepada rujukan dan kerjanya seperti karyanya? Jadi ia akan mendedahkanlah jika itu adalah daripada Nabi SAW. Seterusnya, ada beberapa undang-undang dalam Al-Quran yang sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Jadi ini merupakan satu hujahlah untuk menolak dakwaan yang Al-Quran ini bukan daripada Al-Quran ini adalah dinukilkan daripada orang lain. Dan berbalik kepada teks tadi, ada beberapa undang-undang dalam Al-Quran yang sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, atau bahkan apa yang ada pada orang Arab. Bukanlah bukti bahawa ia telah diambil dari mereka, kerana Al-Quran tidak datang untuk menghancurkan segalanya. Sebaliknya, ia adalah untuk membetulkan kesalahan dan menegakkan kebenaran. Kejujuran, keberanian, kemurahan hati, kesabaran, belas kasihan dan kesombongan adalah semua makna ini hadir kepada orang-orang kafir Mekah. Walaupun demikian, Islam datang dan tidak mengubah apa-apa daripada mereka. Sebaliknya, ia memberkati mereka dan mendesak mereka. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dan tidak Nabi ini berkata untuk menciptakannya. Maksudnya Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan tidak pula untuk menciptakannya. Jadi ini merupakan cara ataupun hujah untuk menolak dakwaan mereka lah. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.